Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey. Video yang ketiga dalam bagi bab 5 ni, Cikgu Azli akan terangkan sambungan daripada subtopik yang kedua, iaitu subtopik 5.2, 3 keadaan jirim. Okey, sebab subtopik ni banyak sangat isi kandungan dia, jadi cikgu terpaksa berhenti separuh. Jadi sambungan untuk video yang ketiga ni. Okey. Kita rujuk slide yang ni. Gambar rajah ni ada dalam buku teks. Okey. Di sini cikgu nak menerangkan perubahan susunan zarah. Susunan zarah. Bagaimana perubahan susunan zarah tu? Okey. Bagaimana susunan zarah berubah apabila ianya dipanaskan ataupun disejukkan. Kita akan lihat, okey, haba. Okey, kita akan lihat bagaimana haba mempengaruhi susunan zarah. Okey, okey, sebelah kirinya ialah pepejal, di tengah-tengah adalah cecair dan di sebelah kanan adalah gas. Okey. Jadi, seperti mana yang kita dah belajar sebelum ni, susunan zarah bagi pepejal susunannya rapat. Okey, susunan zarah bagi cecair susunan dia sederhana. Okey, susunan zarah bagi gas pula berjauhan. Okey, rapat, sederhana, jauh. Okey, boleh nampak dekat situ gambar zarah-zarah tu. Okey. Pertama sekali kita nak lihat bagaimana susunan zarah ni berubah apabila ianya dipanaskan. Kamu kena faham, apabila sesuatu bahan itu dipanaskan, zarah yang terdapat di dalam bahan tersebut akan menyerap haba itu. Contoh, cikgu panaskan sebatang besi. Cikgu panaskan sebatang besi. Zarah-zarah besi yang ada dalam besi itu, dia akan menyerap haba daripada api yang cikgu panaskan tu. Okey? Jadi, apabila kita panaskan, okey, perkataan panaskan bermaksud kita beri haba kepada zarah. Dan apa tindakan zarah? Zarah akan menyerap haba tersebut. Dan apabila zarah menyerap haba tersebut, dia mendapat tenaga yang lebih. Apabila tenaga dia lebih, apa tenaga yang meningkat? Tenaga kinetik dia meningkat. Okey. Apabila kita panaskan bahan tersebut, okey, zarah akan menyerap tenaga haba. Apabila zarah menyerap tenaga haba, tenaga kinetik zarah juga bertambah. Jadi, pergerakannya juga bertambah laju. Pergerakan dia bertambah laju. Jadi, sebab tu kita tengok kedudukan zarah tu, susunan zarah tu dia berubah. Daripada pepejal, okey, kalau kita panaskan pepejal, dia akan bergetar dengan lebih kuat, bergetar sampailah dia dapat membebaskan diri daripada ikatan dengan kawan-kawan dia, sehinggalah dia menjadi cecair. Apabila dia mendapat lagi tenaga haba, sebab kita panaskan dia lagi, dia menyerap lagi tenaga haba. Haba diserap kan. Okey, tenaga dia pun makin bertambah. Tenaga apa? Tenaga kinetik. Tenaga kinetik bertambah. Pergerakan dia pun makinlah laju. Jadi, dia boleh berada berjauhan dengan zarah-zarah yang lain. Dia akan menjadi seperti susunan zarah dalam gas. Boleh faham? Sebab apa? Apabila kita panaskan, iaitu kita beri haba dekat dia. Haba diserap ni bermaksud
haba diserap oleh zarah. Apabila haba diserap oleh zarah, tenaga kinetik juga bertambah. Sebab ada pertambahan tenaga. Okey, sekarang kita nak tengok pula bagaimana apabila bahan tersebut kita sejukkan. Apabila bahan tersebut disejukkan, okey, apa yang berlaku pada zarah? Haba yang ada dalam zarah akan dibebaskan. Apabila haba dalam zarah, haba yang ada pada zarah dibebaskan. Maksudnya keluar daripada zarah. Okey, keluar daripada zarah, tenaga dia berkurang. Bila tenaga dia berkurang, tenaga kinetik juga berkurang. Cuba kita lihat. Start daripada gas. Okey. Pada keadaan gas, okey, pergerakan zarah-zarah ni laju. Okey, dia berlanggar secara rawak, okey, ke sana ke sini laju. Tenaga kinetik dia tinggi. Apabila kita sejukkan dia, okey, ingat balik pergerakan haba. Haba akan bergerak daripada kawasan yang bersuhu tinggi kepada kawasan yang bersuhu rendah. Okey. Jadi, apabila sesuatu gas tu, kita sejukkan dia. Kita nak sejukkan dia, kita kena letak gas tersebut di tempat yang sejuk. Contoh, kita ambil gas, kita isi dalam balang gas tersebut, kita masukkan ke dalam peti ais. Dalam peti ais tu, suhunya dah rendah. Gas yang ada dalam balang gas tu, suhunya masih tinggi. Kalau nak banding dengan suhu dalam peti ais. Jadi, haba akan bergerak daripada mana? Kawasan yang bersuhu tinggi kepada kawasan yang bersuhu rendah. Sekarang ni, kalau gas tersebut berada dalam peti ais, siapa yang mempunyai suhu yang tinggi? Gas. Betul. Gas mempunyai suhu yang tinggi. Jadi, haba akan bergerak daripada gas ke mana? Ke kawasan persekitaran lah. Sebab dalam peti ais tu sejuk, suhunya rendah. Okey. Jadi, haba akan dibebaskan. Zarah akan terpaksa membebaskan haba yang ada dalam badan dia ke persekitaran. Bila haba dibebaskan, okey, tenaga kinetik juga makin menurun, makin berkurang tenaga kinetik dia. Bila tenaga kinetik berkurang, maksudnya pergerakan dia juga semakin berkurang, makin lemah. Dia dah tak jarak, kedudukan dia dah tak berjauhan daripada rakan-rakan zarah yang lain. Dia dah rapat macam susunan zarah dalam cecair. Kita ambil cecair tersebut, kita sejukkan lagi. Bila kita sejukkan dia lagi, haba yang ada dalam zarah dalam cecair tu akan terpaksa dibebaskan. Maksudnya haba dibebaskan daripada zarah ke persekitaran. Jadi tenaga haba dalam zarah tu makin berkurang. Apabila tenaga dalam zarah tu makin berkurang, tenaga kinetik dia tenaga dia, maksudnya bila tenaga dia berkurang, tenaga kinetik juga berkurang. Maka pergerakan dia terhad. Sebab tu dia akan menjadi seperti dia akan menjadi pebejal. Susunan zarah dia rapat. Dia tak berlanggar. Dia berlanggar tapi dia bergetar je. Ger. Sebab apa? Dah lemah. Dah tak ada tenaga. Kalau kita nak bagi dia bertenaga semula, kita bagi dekat dia haba. Zarah ni akan serap tenaga haba. Bertambah baliklah dia punya tenaga kinetik. Boleh faham? Cikgu harap kamu boleh faham. Okay, next. Okay, ni. Dia ada 3 keadaan jirim, pebejal, gas dan cecair. Dalam bulatan tu, contoh susunan zarah. Contoh susunan zarah. Dalam pebejal bagaimana, cecair bagaimana dan dalam gas bagaimana. Okay, sekarang ni
Anak panah yang berwarna merah, okey, adalah menunjukkan haba diserap. Siapa serap haba? Zarah. Haba diserap maksudnya haba diserap oleh Zarah. Zarah tu ambil haba. Kemudian kalau anak panah warna biru, haba dibebaskan. Siapa yang bebaskan haba? Siapa yang bebaskan haba? Zarah yang bebaskan haba. Jadi kandungan haba dalam kita kata badan Zarah tu lah makin berkurang. Kalau yang anak panah warna merah, kandungan haba dalam badan Zarah tu makin bertambah sebab dia menyerap haba. Okey. Itu cikgu nak ulas, cikgu nak terangkan betul-betul pasal anak panah. Okey, haba diserap, haba dibebaskan. Okey. Sekarang ni dia ada. Kamu kena ingat ni. Contoh daripada pembejal dia berubah kepada keadaan cecair. Apakah proses yang terlibat? Proses dia proses peleboran. Iaitu haba diserap. Okey. Daripada cecair menjadi gas. Proses dia bernama pendidihan. Dan ataupun dia ada dua proses perubahan daripada cecair menjadi gas. Yang pertama pendidihan, yang kedua penyejatan. Kalau pendidihan ni dia hanya berlaku pada suhu takat didih je. Dia hanya berlaku pada takat didih cecair tersebut. Tapi penyejatan dia berlaku sepanjang masa. Cuma kadar je yang berbeza. Bergantung kepada suhu. Okey. Kemudian, daripada gas menjadi cecair. Prosesnya proses kondensasi. Daripada cecair menjadi pepejal. Prosesnya proses pembekuan. Okey, yang anak panah, haba diserap, haba dibebaskan tu kamu kena ingat betul-betul. Okey, kemudian kalaulah daripada pembejal dia tidak melalui fasa cecair, dia tidak melalui keadaan cecair, daripada pembejal dia terus menjadi gas, dan daripada gas dia terus menjadi pembejal tanpa melalui fasa ataupun tanpa melalui keadaan cecair, nama prosesnya sama, pemejal wapan. Okey. Kita tengok perincian dia. Okay, yang tiga-tiga ni kamu kena ingat, kamu kena tahu, kamu kena tulis. Kalau kamu tak tulis, setakat tengok je, nanti bila nak jawab soalan, kamu tak boleh jawab. Okay? Okay. Proses yang pertama, peleboran. Peleboran iaitu perubahan daripada pepejal menjadi cecair. Iaitu pepejal menyerap haba. Okay? Ataupun lebih spesifiknya, zarah dalam pepejal tu yang menyerap haba. Iaitu zarah-zarah memperoleh tenaga dan bergetar dengan lebih kuat. Tenaga haba digunakan untuk mengatasi daya tarikan antara zarah-zarah pepejal. Zarah-zarah akan bergerak bebas apabila suhu meningkat hingga ke takat lebur. Waktu takat lebur ni, pepejal akan berubah menjadi cecair. Okay, next. Pendidihan. Okey, pendidihan ni proses perubahan daripada keadaan cecair menjadi keadaan gas. Okey, pendidihan berlaku apabila suhu cecair mencapai takat didih. Ingat pendidihan dia kena sampai takat didih. Cecair menyerap haba. Yang lebih khusus zarah dalam cecair tersebut yang akan menyerap haba apabila kita panaskan dia. Zarah-zarah memperolehi tenaga. Memperoleh tenaga dan bergerak lebih laju. Tenaga haba digunakan untuk mengatasi daya tarikan antara zarah-zarah cecair. Apabila suhu meningkat ke takat didih, zarah-zarah pun bergerak secara bebas dan rawak. Iaitu cecair ni akan berubah daripada cecair menjadi gas. Okey. Penyejatan. Sama.
macam pendidihan. Berlaku perubahan daripada cecair menjadi gas. Cuma pendidihan dia kena sampai haba perlu dibekalkan sampai takat didih. Tapi penyejatan dia berlaku pada sebarang suhu. Tapi dia tetap sama macam pendidihan. Perubahan daripada cecair menjadi gas. Okey, cuma dia berlaku sepanjang masa dan bergantung kepada suhu. Iaitu cecair menyerap haba apabila dipanaskan. Contoh air dalam kolam. Bagaimana kita air dalam kolam tu dipanaskan? Cahaya matahari lah. Zarah-zarah memperoleh tenaga dan bergerak lebih laju. Cecair tersejat secara perlahan dan berubah menjadi gas. Kalau air dalam kolam tu, air dalam kolam dekat sekolah kita tu, bahagian yang akan tersejat adalah bahagian yang permukaan lah. Sebab bahagian tu yang akan kena haba daripada matahari. Bahagian dasar tak kena haba. Okey, nanti kena tengok lagi spesifik, lebih khusus berkaitan dengan penyejatan. Okey. Okey, tadi yang awal tadi peleboran, pendidihan, peleboran, pendidihan, okey, penyejatan. Betul tak? Itu semua adalah proses yang menyerap haba. Menyerap haba. Haba diserap. Kondensasi pula. Kondensasi ni, dia ni haba dibebaskan. Maksudnya haba dekat dalam mana? Haba dekat dalam zarah dibebaskan apabila gas tersebut disejukkan. Kondensasi ni perubahan daripada gas menjadi cecair. Okey. Zarah-zarah akan kehilangan tenaga. Sebab apa kehilangan tenaga? Sebab tenaga dia dibebaskan. Okey, dan bergerak dengan lebih perlahan dan menghampiri antara satu sama lain. Okey, apabila dah tak ada tenaga, bergerak dengan perlahan, taklah jauh daripada kawan dia. Makin lama makin rapat dengan kawan. Apabila suhu mencapai di bawah takat didih, gas akan bertukar kembali menjadi cecair. Okey. Pembekuan juga. Haba dibebaskan daripada zarah ke persekitaran. Cikgu ulang banyak kali ni. Haba dibebaskan daripada dalam zarah tu ke persekitaran. Jadi, tenaga haba dalam zarah kurang. Tenaga kinetik dia juga berkurang. Pergerakan dia makin perlahan. Okey, pembekuan ni daripada cecair dia menjadi pembejal. Okey? Sebab apa? Zarah-zarah kehilangan haba. Sebab haba tu dibebaskan. Dan zarah-zarah akan bergerak dengan lebih perlahan. Apabila suhu mencapai takat beku, zarah-zarah akan hanya bergetar pada kedudukan yang tetap. Masa tu, cecair berubah menjadi pembejal. Okey. Kemudian, pembejal wapan. Ini sama ada daripada pembejal terus jadi gas ataupun daripada gas terus jadi pembejal. Dia tak lalu fasa, dia tak lalu keadaan cecair. Okey, namanya sama. Okey, pembejal wapan. Okey, ialah proses pembejal berubah secara langsung menjadi gas. Proses gas berubah kepada pembejal juga disebut sebagai pembejal wapan. Cuma kamu kena ingat, kalau daripada pembejal dia nak jadi gas, haba diserap. Kalau daripada gas nak menjadi pembejal, haba dibebaskan. Kena ingat. Okey. Perubahan keadaan jirim disebabkan oleh penyerapan dan pembebasan haba berdasarkan teori kinetik. Ini kamu boleh baca. Cikgu dah terang kan. Dah sakit tekak ni. Ni nota dia. Kamu salin, kamu baca. Faham betul-betul. Cikgu dah terang dah tadi. Okey. Ni pun sama. Okey. Nanti kalau kamu tengok video ni, kamu boleh pause. Okey. Okey, tamat. Okey. Itu saja untuk bab 5. Ada 3 video. Kamu kena tengok 3-3.
Okey. Tolong cikgu tengok tiga-tiga. Sebab itulah pengajaran cikgu. Cikgu tak boleh pergi rumah kamu. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera.